Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Surah As-Saff. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu bercakap apa yang kamu tidak lakukan? Sangat besar kemerkaan Allah sekiranya kamu bercakap apa yang kamu tidak lakukan. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berjuang pada jalannya dalam saf yang tersusun rapi, laksana bangunan yang didirikan daripada batu-batu yang diatur dengan baik dan diikat dengan sekuat-kuatnya. Yang dihormati saudara pengurusi tetap, sahibus samahah Tuan Guru Dato' Dr. Harundin, Timbalan Mursi'am, Ashabul Fadilah, ahli-ahli Majlis Syura Ulama, Timbalan Presiden, Naib-Naib Presiden, Ketua-Ketua Dewan Ulama Pemuda dan Muslimat, seluruh ahli Jawatankuasa Pak Pusat yang baru dan yang lama, seluruh pimpinan dewan-dewan Suhjaya-Pujaya Negeri, dewan termasuk Dewan Himpunan Penyokong PAS, rakan-rakan tetamu daripada media, para perwakilan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Ayat yang saya mukaddimahkan bagi ucapan penangguhan ini, sebab turunnya bermula ada kalangan generasi awal umat Islam yang bercakap dengan hebat, bersedia untuk melakukan apa sahaja sekiranya Allah memerintahkan kewajipan berjihad dengan makna bersungguh untuk menegak dan mempertahankan Islam. Apabila Allah menurunkan kewajipan itu dengan wahyu yang diturunkan, tiba-tiba ada yang tidak bersedia untuk melaksanakan kerana takut, kerana sayangkan habuan dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegur mereka dengan sikap yang negatif itu. Para ulama menyatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran diambil daripada lafaz yang umum, daripada wahyu, bukan sebab yang khusus. Marilah kita jadikan ucapan dasar yang diucap, perbahasan yang berkobar-kobar dalam muktamar ini, bukan saja ucapan yang diluah dan dikatakan. Wajib kita jadikan amalan yang dilaksanakan dengan ikhlas dan penuh pengorbanan. Seterusnya saya mengucapkan terima kasih
dan tahniah kepada para perwakilan yang telah melakukan pemilihan pimpinan parti. Tahniah kepada rakan-rakan yang dipilih, walaupun di sana ada media massa yang melaporkan berbagai-bagai kenyataan yang tidak menyenangkan. Kita maafkan mereka kerana Islam memerintah kita wa'rid 'anil jahilin. Biarkan mereka yang tidak tahu kerana kejahilan mereka. Bukan rakan-rakan wartawan yang hadir. Mereka melaporkan dengan benar semua yang dinyata, yang diucap, yang dibuat kenyataan. Apa yang disiar ialah mereka yang berada di sana, bukan di sini, yang dikongkong oleh peraturan-peraturan yang sangat jumud dan sangat kuno dalam negara kita. Ada yang mengatakan bahawa kepimpinan baru adalah kumpulan ordogan. Saya katakan ini bukan ordogan, ini Nia Aziz dan Abdul Hadi Awang. Ini bukan AK Parti, ini Parti Islam Malaysia PAS. Ini bukan Turki, ini Malaysia. Turki diharamkan Parti Islam. AK bukan Parti Islam. Pemimpin mengisytiharkan parti mereka bukan Parti Islam. Mereka terpaksa mengikut agenda yang diatur oleh Barat, sebagaimana yang dilaporkan di dalam laman web RAND Corporation. Boleh bagi orang Islam berpolitik tapi tanpa negara Islam, tanpa kerajaan dan pemerintah. Boleh ada pemerintah tetapi tanpa pelaksanaan syariat. Ini bukan agenda PAS. Kalau dilihat, saudara-saudara perwakilan telah melakukan satu pemilihan yang sangat bijak. Saya telah membuat cula, bukan cula undi pilihan raya, cula mereka yang dipilih, 8 orang dari kalangan kelulusan agama, 2 orang doktor, Dr. Mariah, Dr. Hatta. Dr. Mariah boleh bahasa Arab kerana belajar di Mesir. Dr. Hatta boleh bahasa Kelantan, kan jadi wakil rakyat Kelantan. Dua engineer, satu saja peguam. Mungkin dia tak buat laporan, orang pilih satu je. Orang anggap dia tak buat kerja, tapi dia buat kerja. 6 orang pensyarah, bekas pensyarah, 2 orang aktivis masyarakat. Di samping yang dipilih ini, perlembagaan PAS memperuntukkan boleh dilantik 6 orang AJK pusat, boleh dilantik 4 orang lagi anggota Dewan Harian, boleh dilantik 14 orang lagi Pesuruhjaya yang berada juga dalam mesyuarat pusat. Oleh kerana itulah, walaupun pihak luar menganggap yang tak dipilih tercorot, bukan tercorot, mereka tetap memainkan peranan di dalam parti. Kalau dilihat bernama-nama ini, hanya 2 nama yang dianggap baru. Satu saudara Khalid Samad, 2 saudara yang berhormat Haji Raya Ndul. Khalid Samad ni pernah jadi AJK pusat tahun 80-an. Tak dipilih tahun 90-an, tak dipilih. Hampir belah 20 tahun. Kalau dipilih balik, walaupun tak dipilih, jadi calon.
jadi wakil rakyat. Kalau Barisan Nasional tak jadi ketua bahagian pun tak boleh jadi calon. Ini beza kita dengan parti-parti lain. Alhamdulillah, kita mencapai satu tahap yang lebih ke hadapan apabila Majlis Syura Ulama telah berjaya memperkenalkan fiqh politik Islam. Di antaranya memperkenalkan tahaluf siasi, setelah memperkenalkan PAF menyertai demokrasi. Majlis Syura Ulama yang menyediakan tahaluf siasi, apa yang penting kita wajib mengkaji dan memahami ilmu Islam secara fiqh, bukan saja mengaji secara fiqh, apalagi tak mengaji. Mesti tetap dia banyak mengaji fiqh menakahat, kurang mengaji fiqh politik. Itu pun dia tak amal, dia mengaji saja. Sebab dia saja kata korang, biar giliran saya pula kata kat dia. Amalan tahaluf siasi yang diperkenalkan oleh fiqh Islam perlu dipahami. Tiap-tiap hukum Islam dan ajaran Islam ada fiqh. Semayang ada fiqh, zakat ada fiqh, puasa ada fiqh, haji ada fiqh, nikah kahwin ada fiqh, ada fiqh. Kalau pergi haji tak ada fiqh, melontar dengan batu bersalengan. Bukan melontar syaitan, melontar kepada kawan. Begitulah kalau berpolitik tidak fiqh, berjihad tidak fiqh, bom sana bom sini, bunuh orang awam, bunuh diplomat asing, dilindungi oleh hukum Islam. Hukum Islam melindungi walaupun dalam keadaan perang, dan Islam mendahului undang-undang antarabangsa yang diamalkan pada hari ini. Ketika ahli undang-undang antarabangsa yang membincangkan untuk penggubalan undang-undang antarabangsa di Belanda selepas Perang Dunia yang pertama, mereka menemui jalan buntu malaikat setelah mereka mengkaji terjemahan Al-Quranul Karim. Ini kehebatan Islam. Di antaranya fiqh jihad. Jihad bukan mesti perang. Di antaranya pilihan raya. Perang bukan mesti bunuh ikut suka. Merasakkan gambaran Islam yang sebenar. Tahaluf siasi adalah persepahaman dengan kumpulan bukan Islam. Kerana dalam fiqh politik, tahaluf siasi berbeza dengan fiqh semayang. Kalau semayang dalam masjid, semua orang Islam. Tetapi fiqh politik melibatkan orang yang bukan Islam. Di sana ada persepahaman yang diharuskan, persepahaman yang diharamkan. Yang diharuskan ialah persepahaman yang mengekalkan jati diri kita sebagai orang Islam, akhlak kita, maruah kita, kepribadian kita, untuk memperkenalkan mesej Islam kepada orang yang bukan Islam tanpa paksaan. Di antaranya amalan pemerintahan adil untuk semua. Berbeza dengan kerjasama wala yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional, yang menghilangkan jati diri, yang menghilangkan kewibawaan, yang menghilangkan hak, yang menghilangkan keutamaan orang Islam sendiri, yang tidak boleh menunjukkan satu contoh dan model
yang sebenar daripada ajaran Islam. Hasil daripada tahaluf siasi, kita telah berjaya mewujudkan satu anjakan paradigma di kalangan orang yang bukan Islam. Yang pertama, dengan jumlah yang besar mengundi PAS dalam masa pilihan raya. Saya ulangi apa yang sebut dalam ucapan dasar. Mengundi calon PAS walaupun PAS bertanding menentang MCA, MIC dan gerakan calon yang bukan Islam. Berbeza dengan orang Melayu Islam UMNO tak undi calon PAS walaupun PAS lawan MCA, MIC dan gerakan. Walaupun dia bercakap dialah yang lebih Islam dan lebih Melayu. Sehingga Majlis Syura Ulama, ini peranan Majlis Syura Ulama, berjaya menghasilkan satu peruntukan yang mengizinkan kita menubuhkan Dewan Himpunan PAS bagi rakan-rakan yang bukan Islam. Kerana rakan-rakan dalam Islam ada dua rakan-rakan, persaudaraan, persaudaraan seagama dan persaudaraan kemanusiaan. Ini diajar oleh Islam. Hari ini kita mau terjemahkan melalui kepimpinan yang dipilih secara kolektif di dalam amalan politik memerintah negara, yang bukan saja melibatkan pembacaan kitab-kitab syariat, di antaranya pelaksanaan di medan yang melibatkan masyarakat, memerlukan kepakaran berbagai-bagai bidang. Di sinilah wujudnya kepimpinan yang berbagai yang dipilih. Saya ucap terima kasih kerana pemilihan ini. Seterusnya kita wajib membuat persediaan untuk pilihan raya. Sebelum itu, kita telah berjaya menonjolkan penerimaan dalam resolusi Perkataan Rakyat yang diterima oleh DAP, yang diterima oleh rakan-rakan bukan Islam dalam PKR. Islam sebagai agama persekutuan, hak istimewa kaum Bumi Putra, bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, raja berperluan, diterima secara sebulat suara, sehingga pemimpin-pemimpin bukan Islam membuat kenyataan bersedia untuk bincang. Kalau dulu tak faham langsung, kalau bukan Islam tak faham, tak apa, ini Melayu Islam juga tak faham. Ini masalah yang kita alami. Mereka memahami teras politik negara Malaysia ialah orang Melayu Islam. Mereka pahami. Mereka pahami majoriti orang miskin yang ketinggalan dalam pendidikan, dalam ekonomi dan lain-lain adalah orang Islam Bumi Putra. Mereka menerima dasar ini dengan kenyataan menunjukkan tidak hasad dalam hak Bumi Putra. Berbeza dengan UMNO yang menghadapi tekanan MCA, mau mengikut kota dalam aspek pendidikan, dalam beasiswa dan sebagainya. Saya dipahamkan ada tekanan hari ini. Hal ikut kota adalah zalim tanpa mengambil kira bahawa orang Melayu Bumi Putra Islam kebanyakannya sekolah di luar-luar bandar yang tak ada kemudahan komputer, tak ada kemudahan maklumat, tak ada kemudahan macam-macam sebagaimana yang ada di bandar dan di pinggir bandar. Ini dah ambil kira. Begitulah juga dalam menangani masalah kemiskinan. Ini dia ambil kira. Inilah yang menjadikan mereka menerima apa yang ada dalam perlembagaan. Dalam masa yang sama, hak kaum lain dan agama lain dijamin dengan adil, dengan hak yang adil. Sama saja orang Islam yang miskin, orang kafir yang miskin,
Cuma makanan halal haram saja yang beza. Itu hak masing-masing. Ini mesti kita faham. Oleh kerana itu, kita perlu menunaikan kewajipan, melaksanakan tanggungjawab menjadi kerajaan pengganti untuk menyelesaikan kegagalan yang berlaku, yang memastikan kita menyertai pilihan raya. Ada pula yang mengatakan PAS tidak ikut sunnah Nabi. Masuk pilihan raya tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Bukan semua perkara ada dalam Quran dan hadis. Buat pasport, buat visa pergi haji tak ada dalam Quran dan hadis. Cuba kamu pergi haji tak pakai pasport, di KLIA dah kena tahan, tak boleh pergi haji. Cuba pergi. Maka ulama mengatakan ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tak sempurna yang wajib, malaikat dengan dia, maka dia menjadi wajib. Kita menganggap penyertaan pilihan raya satu kewajipan, dan Islam mengajar kita memilih perdamaian, cara memujuk, cara nasihat, cara kempen hendaklah didahulukan. Walaupun kita tahu demokrasi di Malaysia ini demokrasi gila, bukan gila akal, gila amalan, nak mengekalkan kuasa selama-lamanya. Walaupun melakukan kesilapan, melakukan kesalahan, rakyat ditipu dengan berbagai-bagai cara. Demokrasi yang tidak ada marwah, tarikh pilihan raya pun tak tahu. Negara lain yang lebih maju, yang lebih matang demokrasinya, sudah tahu 4 tahun, sudah tahu 3 tahun. Kita tak tahu bila-bila masa. Terserah kepada siapa yang berkenaan. Ini satu penyelewengan dan sengsang dalam amalan demokrasi. Tidak menghayati amalan federalisme. Negara kita negara yang mengamalkan sistem federalisme. Ada pilihan raya federal pusat, ada pilihan raya negeri. Rakyat boleh buat keputusan dalam tiap-tiap pilihan raya. Bila rakyat buat keputusan pilihan raya negeri menolak Barisan Nasional, mereka sanggup menyanggah konsep federalisme mengikut perlembagaan, menyekat pelaburan, menggunakan media kempen seolah-olah tidak mengkira pilihan rakyat, melantik JKKK, saya tak ingat berapa K, banyak sangat, untuk menterbi urusan daerah dan kampung, diskriminasi dalam bantuan, dan berbagai-bagai, tidak menghayati federalisme. Peristiwa merompak realiti Terengganu dan menafikan realiti Kelantan, satu peristiwa yang sangat nyata. Pertambahan kawasan pilihan raya, setiap 10 tahun persembahanan baru, tambah kawasan pilihan raya. Mereka sengaja tak tambah di Kedah, di Kelantan, di Terengganu, di Utara Perak. Walaupun pengundi baling 80,000, pengundi stik puluhan ribu, pengundi Kuala Terengganu sudah 80,000, ditambahnya di Sabah pengundi 10,000, 20,000. Inikah demokrasi yang sebenar? Daftar pemilih yang meragukan, orang yang lahir sejak 90 tahun masih ada nama, orang yang tak dikenali masih ada, sebuah rumah berpuluh-puluh penghuni, amalan undi pos yang tidak telus. Ada kawasan-kawasan DUN dan parlimen yang menang dengan undi pos.
yang sangat mengelirukan. Yang menang tak layak dipanggil wakil rakyat, lebih layak dipanggil wakil pos. Tidak ada demokrasi dalam media. Rakan-rakan media bekerja letih menulis. Saya tahu letih menulis, melaporkan semua. Berapa dia akan terpilih? Terpilih. Kita mengucapkan terima kasih mereka datang. Kita buka pintu. Ini uslub kita. Sampai di sana dipilih-pilih. Dalam demokrasi, pilihan raya adalah melantik rakyat menjadi hakim. Media adalah saksi. Saksi perlu melaporkan semua pihak. Parti yang memerintah dan parti yang membangkang. Kalau parti yang membangkang buat silap, kalau tuduhan tu fitnah, dia boleh jawab. Tuduhan betul, dia boleh jawab. Tak lepas jawab, itu bohong, rakyat tahu. Bila rakyat mendapat maklumat satu pihak saja, maka tidak ada demokrasi dalam arti kata yang sebenar. Kita terpaksa mengerahkan tenaga yang kuat untuk menyampaikan maklumat. Tidak malu-malu mereka menggunakan media milik kerajaan. Bila parti yang memerintah umumkan pembubaran parlimen, dia tak boleh guna jentera kerajaan. Ini amalan demokrasi yang sebenar. Hanya tak ada dalam negara kita. Dalam menghadapi pilihan raya, jabatan pilihan raya mesti diperkemaskan, diatur dengan baik. Bila gerakan dia buka daripada sekarang, culaan dibuat. Saya melawat kawasan-kawasan. Saya tahu bila saya melawat beri taklimat cula pilihan raya 2008, saya tahu. Bukan cula sekarang. Menandakan tak buat kerja. Tak perlu saya beritahulah kawasan itu negeri mana. Ada yang macam itu. Menandakan tak buat kerja. Bila mari muktamar bercakap, mengundi pilih pemimpin. Mengundi pilih pemimpin. Sama saya yang bekerja tak bekerja. Hak dia sama. Kalau kita mengundi pemimpin, balik tak buat kerja, ini tak tanggungjawab. Organisasi perlu dibaiki. Kawasan mesti bergerak. Cawangan mesti bergerak. Kalau tak ada, kena ada cawangan. Jangan bila ada pilihan raya kecil, kami pergi. Kalau pilihan raya kecil boleh menang, menang. Cawangan tak ada. Ahli tak tahu berapa banyak. Rakan-rakan daripada luar tolong, tak tahu tempat nak bergerak. Kawasan yang baru kita proklam macam Sabah, Sarawak, kita maaflah kerana mereka baru. Kita boleh bantu mereka. Ni kawasan yang sudah lama. Negeri yang sudah lama perlu bergerak. Daftar pemilih perlu dikaji dia semasa ke semasa. Jangan yang hadir ni tak ada nama ada daftar pemilih. Pergi ceramah rajin, dengar ceramah kuat, sanggup berbatu-batu, pada sampai hari mengundi tak ada nama. Tak boleh mengundi. Anak dia tak mengundi, isteri dia tak mengundi, tak ambil tanggungjawab. Ketaatan dan walak kepada parti. Bila pilihan raya kita kena taat pada parti, setia pada parti. Bila parti pilih calon, tentukan calon, tanggungjawab kita kena kerja walaupun siapa parti calonkan dia. Jangan tak setuju dengan calon, tak bekerja, tak mengundi. Ini tidak walak pada parti. Sabda Nabi SAW, ini hadis Nabi dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Al-jihadu faridatun ma'a kulli amirin barran kana aw fajira.
Jihad itu wajib bersama dengan setiap kepimpinan yang ditugas, sama ada dia baik ataupun jahat. Walaupun orang yang baik kita nak tu ada, dipilih parti pilih yang jahat. Al-Mawardi sebut dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah, bila dalam satu kawasan ada orang tu dia alim, ada orang tu dia gedebe. Orang Kelantan tahu gedebe, makna dia tanya orang Kelantan, dia gedebe, ilmu dia kurang. Yang ni dia alim tapi tak gedebe. Kawasan tu banyak yang tahan lasak ni, maka parti pilih yang tahan lasak. Bila kita letak calon, kita nak mengetah negeri, bukan nak mengetah kawasan tu saja, bukan nak mengetah kedai kopi. Ini kerana ada wakil rakyat yang tak sampak pergi ke rumah pemimpin, tarah pemimpin, masa pilihan raya mengajur tak muli. Almarhum Semakgu pernah kata, dia kata kalau kamu nak wakil rakyat yang tiap-tiap hari datang ke rumah kamu, kamu pilih penjual roti. Orang jual roti pilih jadi wakil rakyat, hari-hari datang ke rumah. Almarhum Semakgu kata, bukan makna wakil rakyat pula jangan ringan, malah nak melawat tak boleh juga. Tanggungjawab bersama. Kalau ada kekurangan, walak dan setia pada parti mesti ada. Dalam tahaluf siasi, kita bersungguh nak bertanding. Di sini PAH nak bertanding, di sini PAH nak bertanding, di sini PAH nak bertanding, di sini PAH nak bertanding. Kalau kita nak bertanding, kita mesti sediakan cawangan, sediakan jentera, sediakan kekuatan. Kalau kita ada jentera, kita ada kekuatan, kita boleh kerja kawasan itu, maka hak kita bertanding. Kita boleh tanding kawasan itu. Kalau segala nak bertanding saja, cawangan tak ada, ahli tak banyak, kerja tak ada, tak mau bagi pada parti yang bekerja sama dengan kita. Kerjasama boleh, tapi aku saya yang bertanding, mu tak payah bertanding. Itu bukan tahaluf. Ini kita kena faham. Bijak menangani isu. Ini nak kempen, termasuklah jentera-jentera penerangan, media, bijak menangani isu. Mesti menepati hakikat sebenar, cara ilmu, fakta yang tepat. Jangan tak betul. Saya ingin menarik perhatian isu IRNAS yang ditimbulkan oleh salah seorang perwakilan. Saya minta supaya isu ini dirajuk kepada pakar daripada PAS. PAS ada pakar kita sendiri, pakar bidang nuklear, Dr. yang berhormat Dr. Rosli Cekmat, yang berhormat Ulu Langat, Profesor PhD bidang nuklear Dr. Zulkifli Ahmad, bagian keracunan. Boleh rujuk pada dia, jangan rujuk pada orang lain. Kalau nak tahu tentang kelapa sawit, jangan tanya pakar getah. Sebelum kita buat keputusan, rujuk pada pakar kita dulu. Tak perlu saya ulas panjang. Saya minta supaya dengar taklimat Dr. Rosli Cekmat, minta dia beri penjelasan dalam perkara ini. Ini di luar lah, bukan muktamar ni, tak cukup masa. Isu-isu fitnah yang berlaku pada hari ini mesti ditangani dengan ilmu, bukan dengan geram. Jangan kita terikut dengan orang lain, dengan parti lain. Kita berpakat, tapi kita parti kita sendiri. Ada adab kita sendiri, ada akhlak kita sendiri. Dalam fitnah beliau Locoh sebagai contoh, kita berpegang berkonsep dan dasar 4 saksi yang adil dalam kes zina dan liwat. Video tak boleh jadi saksi, kerana video ni bersih, tak ada telinga. Manusia duduk gunakan dia. Bahan bukti yang tak boleh jadi saksi. Kalau kes khalwat dengan wanita dan lelaki, ada saksi dia.
yang boleh menyelesaikan ini ialah syariat Islam. Undang-undang lain tak ada. Kita istiqamah dalam ini. Ya'dilu walau ala anfusikum, berlaku adil walaupun terhadap diri kamu sendiri. Termasuklah kita tidak boleh memfitnahkan lawan kita UMNO pun. Menteri-menteri UMNO, kita nak ikut orang buat fitnah, kita kena ada saksi. Kalau tak ada saksi, hukum qazaf. Sama saja. Kalau macam tu, mengapa PAH tak kerjasama dengan UMNO pula? UMNO memerintah. Pakatan Rakyat tak memerintah, DAP tak memerintah, PKR tak memerintah, tak ada kuasa. UMNO dia ada kuasa, boleh gubal undang-undang, boleh buat macam-macam, ada kaki tangan, tapi dia tak buat kerja. Macam mana kita nak kerjasama dengan dia? Dia ada kuasa 50 tahun. Inilah yang mengelirukan, yang memalukan orang Islam terhadap orang bukan Islam. Orang bukan Islam mesti faham, ini bukan gambaran Islam. Jawab mudah cokor tak faham dah. Orang lain yang di luar tu tak faham. Yang duka ceritanya yang Melayu Islam pun tak faham juga. Kita tanggungjawab kita mesti menggunakan bahasa yang dipahami, bahasa yang dipahami oleh pengundi, dan uslub yang menarik. Kerana kita mahu pengundi yang ramai mengundi kita, bukan nak halau pengundi. Jangan gunakan bahasa yang menghalau pengundi, guna bahasa yang menarik pengundi. Mesti bijaksana, bukan bijak sini. Apa dia bijak sini? Bijaksana diucapkan kepada manusia-manusia di sana supaya mereka faham. Bijak sini kita syok sendiri. Oh sedap aku ceramah, orang bawa kuat takbir. Lagi kuat takbir, lagi kuat kita hentak. Ini perlu dibetulkan. Kerana dalam amalan demokrasi kita mahu menarik pengundi, bukan nak halau pengundi. Orang Melayu Islam UMNO bukan UMNO atas pagar yang tak faham ataupun tak dapat maklumat. Perlu sampaikan maklumat yang betul dan tepat. Orang Islam yang jauh daripada pengetahuan tentang Islam perlu didekati. Tunjukkan bahawa Islam adalah rahmat kepada seluruh alam. Kita perkenalkan negara berkebajikan. Negara berkebajikan bukan ala komunis dan sosialis, bukan ala welfare state yang diamalkan di negara barat, di England. Walaupun di sana ada beberapa persamaan keadilan terhadap masyarakat, Islam tidak menafikan hak individu, tak menyekat hak individu, tidak boleh zalim. Islam ada perhitungan dosa dan pahala. Di mana berkebajikan ini bukan sahaja melibatkan projek-projek yang menyenangkan rakyat, tidak membebankan rakyat dengan cukai, kerajaannya tidak tomok, tidak haloba, pemimpinnya tidak mengambil peluang, pemimpin menjadikan tanggungjawab pemimpin adalah amanah dan kewajipan. Tuhan menunjukkan contoh negara berkebajikan di zaman sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf alaihi salam yang dilantik menjadi menteri, apa kata Nabi Yusuf? Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wil al-hadath min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wahai Tuhanku, engkaulah yang telah kurniakan kepada aku menjadi pemimpin yang memerintah negeri Mesir ini. Wahai Tuhan, engkaulah yang mengajak aku boleh memahami takbir mimpi dan berbagai-bagai takbir yang ada yang tercetus dalam masyarakat. Engkau mencipta langit dan bumi,
Engkaulah yang memimpin dan memandu, memberi petunjuk kepadaku, wahai Tuhan. Engkaulah memimpin aku di dunia sehingga akhirat. Matikan aku dalam keadaan Islam. Gabungkan aku dengan orang-orang yang saleh. Menunjukkan bahawa negara berkebajikan wawasannya bukan sekadar tahun 2020. Wawasannya daripada dunia sehingga hari akhirat. Nabi Sulaiman alaihissalam yang dilantik menjadi raja yang memerintah dunia, manusia, makhluk yang gaib, binatang-binatang di bumi dan yang terbang di udara. Nabi Sulaiman melihat projek-projek yang hebat yang didirikan di bawah pemerintahannya. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi aashkuru am akfur. Ini kurnia Tuhan aku, bukan aku punya. Tuhan nak uji aku, sama ada aku ini syukur ataupun kufur. Dia tak kata ini satu lagi projek Barisan Nasional. Ini aku punya, ini aku punya, kamu tak nampak. Kita kena anggap projek yang kita buat ni duit rakyat. Rakyat yang menyokong kita, rakyat yang tak menyokong kita, rakyat atas pagar, semua rakyat. Islam bukan Islam. Bukan kita punya. Kalau ini projek kita, ini harta kita. Ini harta rakyat yang menyokong kita dan tak menyokong kita. Zulqarnain, seorang raja yang adil, disebut dalam Suratul Kahfi. Bila satu kaum yang dikunjungi oleh Zulqarnain, Iskandar Zulqarnain, memohon bantuan Zulqarnain supaya mendirikan kota pertahanan yang menghalang musuh yang menyerangnya, kerana di sana ada musuh yang sangat zalim dan kejam. Penduduk negeri itu berkata, wahai tuanku, bolehkah bina satu kota yang teguh? Kami bersedia memungut cukai, bersedia memungut cukai untuk bagi pada tuanku. Zulqarnain jawab, fahal naj'al laka kharjan. Mereka berkata, fahal naj'al laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Adakah tuanku boleh wajibkan kepada kami cukai, kami beri duit, beri harta supaya tuanku binakan kota yang melindungi kami? Zulqarnain menjawab, ma makkanni fihi rabbi khair fa'inuni biquwwah. Apa yang Tuhan telah beri pada aku ni sudah cukup. Dah cukup. Tak perlu kamu kenakan cukai. Cuma aku nak tenaga buruh dan bahan saja. Cari bahan, cari buruh. Negara berkebajikan yang tidak membebankan rakyat. Bukan tak ambil cukai langsung. Ada cukai, tapi cukai yang bertanggungjawab. Rakyat mengenali tanggungjawab terhadap kerajaan dan sosial. Dalam negara berkebajikan ini, cukai dipungut mengikut perkembangan ekonomi. Kalau negara itu adil, industri berkembang, rasuah tak ada, pelabur suka datang, dengan sendiri hasil negara bertambah, menambahkan hasil negara. Ini caranya yang diajar oleh Islam. Di sinilah kuasa-kuasa barat sangat takut kepada pemerintahan ala Islam ini. Saya baca satu artikel dalam internet yang melaporkan kebimbangan barat muncul semula. Negara yang beramalkan Islam ini, kerana Islam pernah menguasai Parsi, menguasai Rom. Islam pernah masuk ke China, masuk ke India. Ketika Islam menguasai Parsi dan Rom, kerana Rom dan Parsi zalim terhadap rakyat. Bila Islam memerintah, Islam tidak mengangkut hasil bumi dan memperhambakan rakyat. Islam memberi hak kepada rakyat yang Islam dan bukan Islam. Islam menjadikan hasil negeri utamakan penyelesaian masalah rakyat tempatan dulu. Kalau lebih, baru dia agih ke tempat lain. Bukan macam negara imperialisme yang menjajah negara orang, mengangkut hasil ke negeri dia, memperhambakan rakyat tanah jajahan.
Di sini perbezaan Islam dengan amalan yang lain. Sejarah Cina menyebut Cina mempunyai hubungan diplomatik tanpa berperang dengan Islam. Zaman dinasti Ming, bahkan zaman Kublai Khan yang dianggap ganas, dinasti Ming pernah mengambil khidmat orang Islam untuk menangani masalah rakyat, untuk mendapat sokongan rakyat, kerana orang Islam adil. Sehingga orang Islam pernah jadi menteri keuangan dalam beberapa dinasti Ming. Menteri keuangan ni hebat, boleh menggunakan harta negara tapi tak guna untuk dia, tunaikan untuk amanah. Zaman Kublai Khan, keturunan Tatar Mongol yang ganas, setelah melihat keganasan Holako di Baghdad yang gagal bertahan, Kublai Khan yang menyedari kaum Tatar tak tanda terbit, kaum Tatar ini kasar, maka Kublai Khan mengambil khidmat orang Islam di China, menjadi ketua-ketua jabatan untuk mengendalikan dengan lembut, dengan adil, dengan akhlak, dengan sopan. Di mana rahsia Islam? Rahsianya negara berkebajikan bukan sahaja aspek fizikal, di sana aspek spiritual. Aspek spiritual tak ada dalam sistem lain. Spiritual Islam ni bukan atas dunia saja. Kalau zalim, kalau menipu, kena seksa dalam kubur. Hari kiamat kena lagi kalau tak padan. Ini kepercayaan orang Islam. Dengan syarat orang Islam tu tak pisahkan politik dengan agama. Kalau pisah politik dengan agama, maka kita jadikan agama masa haji, masa umrah saja. Masa memerintah negara tidak berakhlak, tak bermoral. Ambil duit rasuah banyak-banyak, pergi umrah setiap kali tak apa. Perjuangan negara perkebajikan adalah tanggungjawab dan kewajipan kita semua. Dan Allah memilih kita menjadi kumpulan yang berjuang untuk menegakkan cita-cita ini. Bukan semua orang Islam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di kalangan kamu, hendaklah ada di kalangan kamu wahai orang-orang yang beriman, bukan semua kamu, satu kumpulan di kalangan orang beriman yang yakin, percaya, ikhlas dan berjuang, menjadi kumpulan yang menegakkan perkara kebajikan, yang menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Mereka itulah golongan yang mendapat kemenangan. Firman Allah Ta'ala, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardh. Allah Ta'ala berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di kalangan kamu, Dia akan jadikan mereka golongan yang memerintah negeri. Bukan semua kamu, hanya satu kumpulan. Bukan seluruh, tapi satu kumpulan yang bekerja, yang bertugas. Disebut dalam satu hadis, khairus sahabati arba'ah wa khairul juyusi arba'umiyah lan yughlabal mu'minuna min 12 min qillah. Sebaik-baik berkawan bila nak musafir 4 orang. Nabi kata sebaik-baik 4 orang kalau kita musafir. Sebaik-baik pasukan 4,000. Orang Islam tidak mungkin dikalah kalau jumlah mereka 12,000. Sekarang ahli PAS 1 juta. Jabatan pilihan raya, tak boleh ke daripada 1 juta ni nak cari 12,000 orang jentera yang bekerja dengan ikhlas, yang dilatih, yang dididik? Ini peranan negeri, kawasan, cawangan memilih kalangan cukup jumlah. Kalau boleh 12,000 cukup untuk kita ke Putrajaya. Kalau tak sampai yang ke itu, palu gendang saja, tak menyediakan pasukan ini, jangan kita cakap kita tak buat. Tak apalah, kita buat apa yang mampu kita buat. Apa yang kita tak mampu kita usahakan lagi.
Allah Ta'ala tak tanya kita mengapa kamu tak menang. Allah Ta'ala tanya kita menjalankan tugas ataupun tidak. Kepada yang menjalankan tugas walaupun berjaya memujuk seorang, telah menunaikan tanggungjawab dan kewajipan. Inilah yang kita pegang. Maka kita bekerja dan terus berjuang sejak ditubuhkan sehingga hari ini. Oleh kerana itu maka PAS dalam keadaan konsisten, sama ada menang tak menang, ada kerusi tak ada kerusi, hilang wang pertaruhan, jadi kerajaan, pernah dalam kerajaan pusat pernah, kerajaan negeri pernah, kita memainkan peranan kita dan kita berpengalaman dalam semua keadaan ini. Marilah kita jadikan satu ilmu yang bermanfaat dan kita membuat persediaan yang sungguh-sungguh, persediaan untuk menang dan persediaan untuk mengisi kemenangan. Akhirnya saya ucap terima kasih kepada semua perwakilan, tetamu, petugas-petugas panitia, media dan semua yang hadir yang memeriahkan muktamar pada tahun ini. Dan akhirnya marilah sama-sama kita akhiri dengan sama-sama bermunajat bersama dengan hujan yang turun menjadi rahmat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azim sultanik. Ya arhamar rahimin, ya karim, ya hakim, ya ahad, ya samad, ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illa anta ya Rabbana. Allahumma antal wahidul ahad al-fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma habbib ilayna al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. اللهم اهد الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم دمر الكفرة والمنافقين واهلك اعداءك اعداء الدين، لا سيما اليهود والمشركين والصليبيين والعلمانيين. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل اقدامهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم عليك من ظلمنا، اللهم عليك من خدعنا، اللهم عليك من عادانا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.
اللهم انصرنا في المعركة الانتخابية لإقامة الحكومة الإسلامية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم سيهزم الجمع ويولون الدبر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع المسلمين. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تكبير تكبير تكبير. لله الحمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muktamar mengucapkan jazakallahu khairan katsira pada yang berhormat Datuk Sri Presiden yang telah menyampaikan ucapan penggulungan dan juga ucapan penangguhan serta doa menangguhkan muktamar. Untuk maklumat tuan-tuan ibu, timbalan yang dipertuai